Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Husna binti Rosli. Nombor pendaftaran 10 DIB 21F1052. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurin Mimi Syazlin binti Abdul Wahab, nombor matrik 10 DIB 21F1079. Selamat sejahtera. Saya Sujitra Palmeran dari kelas DIB 5A. Nombor matrik saya adalah 10 DIB 21F1078. Saya mendahului rakan-rakan sekumpulan yang lain ingin membentangkan tentang pendahuluan terlebih dahulu bagi projek kami iaitu Tree Fertilizers Flower. Yang pertama ialah seperti yang kita tahu, baja ialah bahan asas dalam sektor pertanian. Macam mana yang dikatakan dengan bahan asas itu? Kerana ia menggalakkan pertumbuhan tanaman. Yang kedua pula ialah baja kimia sering digunakan oleh masyarakat berbanding baja organik. Jadi, apa yang kita lihat pada masa kini, kebiasaannya baja kimia ini menjadi pilihan sesetengah masyarakat kerana disebabkan kemahuan mereka sendiri atau sebab-sebab tertentu seperti mereka tidak tahu tentang baja organik atau cara untuk memprosesnya. Justru, mereka lebih memilih baja kimia yang sedia ada dan mudah didapati di pasaran. Kemudian, apa salahnya kita mencuba baja organik pula? Kerana ia merupakan baja semula jadi yang menghasilkan nutrien penting kepada tumbuh-tumbuhan menurut laman web yang ditulis oleh Impiana pada 11 November 2021. Contoh, baja organik ialah baja yang proses menggunakan kulit telur ayam. Menurut kajian yang dibuat oleh Fatin pada 14 Oktober 2022, ialah tentang kulit telur kaya dengan kalsium dan dapat mengurangkan keasidan tanah serta bebas daripada bahan kimia. Tambahan lagi, proses penggunaan kulit telur sebagai baja dapat mengurangkan sisa pembuangan sampah kerana ia adalah bahan yang boleh dikitar semula. Akhir sekali, baja kulit telur mempunyai manfaat yang tersendiri dan ia mesra alam kerana tiada bahan berbahaya kepada alam sekitar. Seterusnya, latar belakang projek. Untuk latar belakang projek ialah kami memilih dataran YES yang terletak di Politeknik Seberang Perai PSP kerana ia adalah satu tempat untuk para pelajar menjalankan aktiviti perniagaan di sana selepas waktu kuliah berakhir. Kami memilih dataran YES sebagai lokasi untuk kajian kami kerana persekitaran YES yang kurang ceria dan menarik kerana pokok-pokok di sekitarnya tidak mendapat baja yang mencukupi. Kemudian ia memberi kesan kepada daya tarikan untuk pembeli hadir ke sana kerana pokok-pokok itu terbantut. Maka kawasan YES akan dijadikan kawasan kajian untuk melihat keberkesanan kulit telur sebagai sumber nutrisi kepada pokok yang segar dan tumbuh sihat. Secara tidak langsung, ia dapat membantu menceriakan di kawasan tersebut dan menarik minat pembeli, pelawat atau pengunjung untuk mengunjungi kawasan tersebut. Oleh itu, kami ingin mencantikkan lagi kawasan dataran YES dengan tanaman pokok-pokok daripada baja yang kami hasilkan. Bagi pernyataan masalah, kulit telur dan bahan buangan lain yang tidak diketahui semula oleh pelanggan adalah satu pembaziran. Bagi menggantikan fungsi dan pemakanan kulit telur, isu ini juga mesti diselesaikan. Pendedahan berterusan diperlukan untuk mengajar penduduk tentang tujuan dan penggunaan kulit telur di kawasan tersebut. Perkara ini dipandang serius oleh kerajaan bagi mengekalkan kehijauan bumi Malaysia. Kesibukan individu yang kurang memberi perhatian kepada kehidupan alam sekitar di sekeliling mereka. Selain itu, masa yang terhad untuk menjalankan pertanian juga merupakan faktor permasalahan bagi individu masa kini. Seperti yang sedia tahu, luas bagi kawasan setiap ruang rumah apartmen adalah sangat terhad. Jadi, dengan membuat produk yang berskala kecil juga amat dititik beratkan. Persoalan projek. Apakah persoalan projek tentang pembangunan baja dari kulit telur ini? Persoalan projek bagi pembuatan kulit telur sebagai baja ini adalah adakah kulit telur boleh menjadi baja alternatif kepada tumbuh-tumbuhan? Yang kedua pula, berapa banyak kulit telur yang dibuang oleh pekerja kafeteria PSP dalam masa sehari? Dan akhir sekali, adakah baja kulit telur yang dihasilkan mempunyai nilai komersial?
Seterusnya, objektif projek bagi projek kami ialah menghasilkan sumber alternatif seperti menggunakan kulit telur sebagai baja untuk tanaman. Yang kedua pula, ia dapat mengurangkan sisa pembuangan sampah yang dihasilkan oleh pekerja-pekerja di kafeteria PSP, terutamanya sisa pembuangan sampah yang telah dihasilkan dari kulit telur. Dan objektif projek yang terakhir ialah dengan menghasilkan kulit telur sebagai baja, ianya dapat dikomersialkan dalam skala yang kecil. Justifikasi projek. Untuk pemilihan tapak projek, kami memilih untuk membuat kajian di dataran YES yang berada dalam Politeknik Seberang Perai. Dataran YES ni adalah satu tempat yang ditubuhkan untuk semua pelajar-pelajar Politeknik Seberang Perai untuk membuka perniagaan sendiri selepas masa kuliah. Jadi kami memilih dataran YES sebagai tapak projek untuk projek yang kami hasilkan. Pemilihan ini dibuat kerana dataran YES ni adalah satu tempat di mana aktiviti perniagaan dijalankan. Selain untuk melihat keberkesanan projek ini, kami juga dapat menambahbaikkan lagi bunga-bunga yang ada di dataran YES sebagai perhiasan keceriaan di dataran YES. Kekuatan bagi projek kami ialah projek ini dicipta untuk mengurangkan jumlah sisa pembuangan sampah yang telah dihasilkan oleh pekerja-pekerja kafeteria di Politeknik Seberang Perai. Selain dapat mengurangkan sisa pembuangan sampah di Politeknik Seberang Perai, ia juga dapat menghasilkan sumber alternatif yang lain untuk baja tumbuh-tumbuhan dan juga dapat mengurangkan penggunaan baja kimia di dalam aktiviti penanaman pokok bunga. Baja kimia ini memang mempercepatkan hasil pertanian, tetapi adakah korang tahu keburukannya ialah ianya tidak mengekalkan kesuburan tanah dan juga tidak menggalakkan kehidupan organisma tanah yang akan membantu penyuburan tanah pada jangka masa yang panjang. Di samping itu, projek ini juga terdapat kelemahannya tersendiri, iaitu kulit telur mudah rosak dan berbau apabila kita tidak memprosesnya dengan cepat dan betul. Peluang bagi projek ini ialah projek pembuatan baja ini juga dapat membuka peluang secara meluas kerana kulit telur ini dapat dikomersialkan. Hal ini secara tidak langsung ia dapat mengurangkan sedikit pembaziran dan pembuangan sisa sampah yang berlebihan kerana kita dapat memanfaatkan bahan buangan seperti kulit telur yang biasanya tidak dikitar semula oleh pengguna. Pada masa yang sama, penghasilan kulit telur dapat mengurangkan kos pembelian baja sedia ada. Kualiti dan khasiat kulit telur tersebut akan dapat menghasilkan satu produk yang sangat bermanfaat kepada orang ramai. Ancaman bagi projek ini ialah projek ini mungkin tidak dapat sambutan yang ramai kerana projek penciptaan kulit telur sebagai baja ini mengambil masa yang panjang sebelum dapat digunakan sebagai baja untuk aktiviti penanaman pokok. Kerana sesetengah masyarakat sekarang mungkin lebih memilih penggunaan baja kimia atau organik yang telah siap diproses oleh kedai-kedai penjualan baja kerana lebih memudahkan mereka untuk mendapatkannya dan dengan cepat. Jantina, kebanyakan perempuan lebih banyak mengisi Google Form ini berbanding lelaki kerana perempuan mendahului 72.3% berbanding lelaki 27.7%. Bagi umur, kebanyakan umur 41 hingga 50 tahun lebih banyak mengisi Google Form dengan 40.4% berbanding 31 hingga 40 tahun iaitu dengan 21.3% dan 20 hingga 30 tahun dengan 38.3%. Kebanyakan bangsa Melayu lebih banyak mengisi Google Form dengan 80.9% dan
Bangsa lain-lain adalah 6.4%. Bagi pekerjaan, kebanyakan orang awam lebih banyak isi Google Form dengan 75.6% berbanding dengan pensyarah 13.3% dan kontraktor kebersihan 11.1%. Bagi soalan 1 iaitu adakah anda tahu kulit telur boleh dihasilkan menjadi baja? Lebih 87.2% jawab ya, manakala 12.8% tersetuju tidak. 100% jawab ya bagi soalan kedua iaitu adakah baja kulit telur memberi manfaat kepada tanaman? 87.2% setuju ya, manakala 12.8% setuju tidak bagi soalan 3 iaitu adakah anda tahu kulit telur boleh dijadikan baja alternatif? 78.7% setuju ya, manakala 21.3% setuju tidak bagi soalan keempat iaitu adakah anda tahu kulit telur boleh dijadikan baja alternatif? 55.3% setuju ya, manakala 44.7% setuju tidak bagi soalan kelima iaitu sekiranya anda tahu kulit telur boleh dijadikan baja alternatif, adakah anda tahu proses penyediaan kulit telur untuk menjadi baja alternatif? 89.4% setuju ya, manakala 10.6% setuju tidak bagi soalan ke-6 iaitu adakah dengan menggunakan kulit telur sebagai baja boleh mengurangkan sisa buangan di Malaysia? 100% setuju ya bagi soalan ke-7 iaitu pada persepsi anda adakah penggunaan baja kulit telur selamat untuk digunakan? 1.7% setuju ya, manakala 38.3% setuju tidak bagi soalan ke-8 iaitu adakah anda tahu kulit telur boleh diproses menjadi bahan lain selain daripada baja? 83% setuju ya, manakala 70% setuju tidak bagi soalan ke-9 iaitu adakah baja alternatif yang dihasilkan oleh kulit telur ini dapat menggantikan baja organik yang lain? 66% setuju ya, manakala 34% setuju tidak bagi soalan ke-10 iaitu pernahkah anda menggunakan baja kulit telur untuk tanaman anda? Di samping itu ialah skop projek, iaitu yang pertama ialah skop kajian ini memfokuskan masalah yang dihadapi di dataran Yes. Melalui tinjauan di lokasi kajian, kami mendapati pokok-pokok kelihatan agak terbantuk dan tidak membesar dengan baik, atau dengan kata lain ialah kurang subur. Bagi huraian yang ketiga ialah dengan mengambil kira faktor ini, kami mendapat idea untuk mewujudkan satu inovasi mengintas semula kulit telur menjadikan baja alternatif dan boleh digunakan bersama-sama baja sedia ada. Tambahan lagi, impak daripada penggunaan baja kulit telur secara berkala dapat memberi nutrisi kepada tanaman dan ia dapat membesar dengan lebih baik. Secara tidak langsung boleh menceriakan dataran Yes. Selain itu, penggunaan baja kulit telur dapat mengurangkan perbelanjaan untuk membeli baja sedia ada. Pada masa yang sama, boleh mengurangkan sisa pembuangan sampah iaitu kulit telur yang boleh dikitas semula menjadi baja organik. Kepentingan projek. Dengan membuat projek pembuatan baja organik menggunakan kulit telur ini, ia akan dapat memberi manfaat kepada beberapa pihak. Contohnya, pihak kafeteria kerana kulit telur boleh dijadikan baja dan boleh diasingkan dengan sisa sampah yang lain serta boleh dibuang oleh pekerja kebersihan tanpa perlu membuat proses pengasingan sampah. Secara tidak langsung, ia dapat mengurangkan sisa-sisa buangan di dalam tong sampah sedia ada dan mereka boleh meletakkan sampah lain. Seterusnya, kontraktor kebersihan. Pembelian baja secara saintifik ini memakan modal yang besar apabila kulit telur diproses menjadi baja dan ia boleh digunakan secara bersama dengan baja-baja sedia ada ataupun baja alternatif.
Secara tidak langsung, pembelian baja saintifik dapat dikurangkan. Seterusnya, pengkaji akan datang. Kulit telur ini bukan sahaja boleh dijadikan baja, tetapi ia boleh dijadikan cat dinding, simen dan pencuci muka. Secara tidak langsung, ia juga boleh dikomersialkan selain baja jenis serbuk. Baju kulit telur juga boleh dipatenkan menjadi cube ataupun cecair. Akhir sekali, masyarakat. Kepada masyarakat yang suka menanam pokok atau suri-suri rumah yang hanya membuang kulit telur, ia boleh menjadi satu inspirasi kerana perolahan kulit telur boleh dihasilkan menjadi baja untuk tanaman. Seterusnya, gambar yang dipaparkan di video ini merupakan produk yang kami hasilkan, iaitu memproses kulit telur menjadi baja organik. Kemudian yang kedua ialah kami mendapat idea untuk mengkomersialkan baja kulit telur yang selesai diproses. Yang ketiga pula, kami melaksanakan copywriting yang sesuai untuk mempromosikan produk kami kepada pelanggan. Seterusnya, kami mengambil pendekatan media sosial seperti WhatsApp dan Telegram untuk mempromosi produk yang kami hasilkan. Di samping itu, kami juga membuat pembungkusan yang cantik untuk menarik minat pembeli terhadap baja kulit telur yang telah dihasilkan. Akhir sekali, kami menjualnya pada harga RM3 sahaja untuk satu paket baja kulit telur. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulan, menurut kajian Kasim adalah komponen penting baja kulit telur dan boleh membantu tumbuhan mengembangkan dinding sel yang kuat. Selain itu, ia boleh membantu dalam mencegah perasa seperti siput. Kulit telur boleh meningkatkan saliran dan membekalkan mineral seperti kalsium dan magnesium ke tanah apabila dihancurkan dan ditambak. Adalah penting untuk diingat bahawa kulit telur harus dipecahkan kepada kepingan kecil sebelum digunakan untuk menghalangnya daripada memikat pepijat berbahaya. Serbuk kulit telur boleh menguatkan tanah dan berfungsi sebagai penstabil yang berkesan. Menurut eksperimen, menambahkan serbuk kulit telur ke dalam tanah secara mendadak meningkatkan kandungan lembapan.